Syarat wajib berpuasa. Bila ada syarat ni, wajiblah orang itu berpuasa. Pertama sekali, Islam. Kenapa syarat wajib puasa Islam? Begitulah juga haji, umrah. Kenapa solat? Sebab puasa adalah ibadah. Ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Ahli niat adalah orang Islam. Sebab itu syaratnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه.
Alhamdulillah, saya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir memenuhi jemputan masjid ini, dan malam ini saya diminta untuk membicarakan buku ringkasan fiqh puasa. Ini berkenaan dengan kedatangan Ramadan yang hampir dekat sangat-sangat. Jadi biar kita menghadapi Ramadan ini dengan ilmu, supaya nanti bila kita berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad menyebutkan, faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka sesiapa yang beramal tanpa dengan ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Hadirin, kita baru selesai menjalani bulan Rajab, sekarang bulan Sya'ban, dan kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan bercucuk tanam, bulan Sya'ban menyirami tanaman, Ramadan memetik hasil, mahsul. Menanam tidak sebarangan, dibersihkan dulu tempat untuk bertanam itu daripada rumput, lalang, sampah sarap, kayu, kaca, plastik dan lain-lain. Bulan Rajab ini isyarat untuk bersihkan diri daripada dosa, maksiat, ghaflah, lain-lain, dengan dua cara, taubat dan istighfar. Taubat hendaklah penuhi dengan penyesalan, tinggalkan dosa, azam jangan buat lagi. Kalau melibatkan perkara kefarduan, hendaklah diqadha. Kalau melibatkan sesuatu harta manusia contohnya, kembalikan. Dan kalau melibatkan hutang, dibayar. Istighfar bulan Rajab kita tahu 70 kali pagi, 70 kali petang, sambil mengangkat tangan, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Selesai, sudah kita jalani di bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Tanaman tadi hendaklah disirami, menyiraminya dengan air. Air itu sifatnya sejuk, maka amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Setiap hari kita banyakkan salawat, tetapi di bulan Sya'ban ini khusus untuk kita bersalawat. Ramadan bila dah dijaga baik-baik tanaman tadi itu, maka dia menghasilkan hasil, maka dipetik hasil mahsul itu. Amalan yang sangat mudah, semudah memetik buah-buahan itu adalah membaca Al-Quran. Mudah sangat membaca Al-Quran itu, pahalanya sangat banyak sekali. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu punyai kelebihan-kelebihan. Kalau bulan Rajab, kelebihannya terkumpul pada 10 yang awal, 1 sampai 10 Ramadan. Bulan Sya'ban 10 pertengahan, 11 sehingga 20 Sya'ban. Kalau Ramadan 10 yang terakhir, 21 sampai akhir Ramadan. Sebab itu di awal Rajab ada yang namanya malam 1 Rajab. Imam Syafi'i menyebutkan qad balaghana, telah sampai pada kami, anna du'a yustajabu fi 5 layalin, doa diijabahkan oleh Allah pada 5 malam. Fi awwali lailatin min Rajab, pada malam 1 Rajab.
Ini makbul doa. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul aidain, iaitu 2 malam hari raya. Wa lailatul Jumaat, malam Jumaat. Jadi 5 malam ni doa dimakbulkan Allah. 1 Rajab, 2 nisfu Sya'ban, 3 malam hari raya haji, 4 malam hari raya puasa, dan malam Jumaat. Ini doa diijabahkan oleh Allah. Bulan Sya'ban kita nak menuju beberapa hari lagi ke malam nisfu Sya'ban. Ini khusus malam yang sangat besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ramadan 10 yang terakhir itu, setiap Ramadan ada kelebihan ganjaran, tapi terkumpul ganjaran kelebihan itu di 10 yang akhir, terutama satu malam yang dinanti-nantikan oleh semua orang, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah dia malam ataupun bulan-bulan yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, dalam masa yang singkat ini sebelum Isya, kita cuba belajar sedikit tentang puasa, hukum hakam tentang puasa, supaya kita dapat berpuasa dengan cara yang dikehendaki oleh syarak. Kalau sempat saya akan khatamkan, kalau tidak, ini nanti boleh dapatkan di luar sana. Buku ini ringkasan fiqh puasa. Baik, dalam buku ini semua macam ni, semua dalam macam slide saya ni, semuanya ada dalam buku ini. Jadi dia tidak bertulis, dia tidak berparagraf, jadi mudah untuk kita hafal dan faham secara mudah. Baik, fakta bulan Ramadan ini pun semua ada dalam buku ini, mudah difahami. Bulan ke-9 dalam kalender Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ke-9. Ketua seluruh bulan, Sayyidus Syuhur, itulah bulan Ramadan. Ketika orang Arab memberi nama, cuaca sangat panas. Cuaca yang sangat panas itu disebut Ramdha. Maka nama bulan ini dipanggil Ramadan. Ramadan, bulan yang membakar, yang menghapus segala dosa kecil, kerana ramai yang berbuat amal dalam bulan ini, daripada sekecil-kecil amalan sampai sebesar-besar amalan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Jami'ul Ahkam menyebutkan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmudhu dhunub ay yahruquha bil a'mali salihah. Hanya saja dinamakan Ramadan kerana ia memanaskan dosa-dosa, iaitu membakarkan dosa-dosa melalui amalan-amalan soleh. Jadi amalan soleh boleh memadam dosa-dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan memadam akan kejahatan-kejahatan. Syekh Abdul Qadir Ibn Abu Saleh Al-Jailani dalam kitabnya, ada yang disebut Al-Jilani, dalam kitabnya Al-Ghunyah di Talibi Tariqil Haq, beliau sebut kelebihan Ramadan itu boleh dilihat pada perkataan Ramadan. Ra, ridwanullah, keridaan Allah. Orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan,
dengan puasa. Itu amalan yang pelik sekali. Kenapa pelik? Amalan puasa ini satu amalan umat-umat terdahulu yang dipanggil al-syariah al-qadimah. Nabi Adam ada cara puasanya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, lain-lain. Tetapi bezanya dengan umat ini adalah Ramadan itu yang berpuasa. Umat lain pun berpuasa juga, tapi umat ini khusus Ramadan sepanjang-panjangnya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, puasa ni kita meninggalkan sesuatu yang halal kerana menjunjung perintah Allah. Makan minum halal, isteri atau suami halal, tapi sabar daripada subuh sampai ke maghrib. Walaupun makanan tu halal, minuman itu halal, tapi satu teguk, even satu titik pun kita tak makan dan minum. Walaupun tak ada orang tengok, kita dalam bilik, tapi tak berani kita minum, tak berani kita makan. Kenapa tu? Menjunjung perintah Allah. Kalau minum makan di bilik yang kosong berkunci, siapa tahu kemudian keluar nanti seperti orang yang berpuasa, siapa tahu. Tapi kita tak buat. Sebab itu kata ulama, puasa amalan yang eksklusif untuk melatih diri kita jadi orang yang ikhlas. Yang namanya puasa itu. Kalau nak belajar ikhlas, kena banyak puasa. Sebab puasa ini ikut kita. Kalau kita makan minum batal, tapi tak berani kita nak makan dan minum, lama tu, daripada subuh sampai ke maghrib. Itu melatih diri untuk kita jadi orang yang ikhlas. Sehingga nanti selepas daripada madrasah Ramadan, 30 hari tinggalkan yang halal, walaupun halal, tapi kerana menjunjung perintah Allah sanggup ditinggalkan. Itu nanti lebih memudahkan diri kita untuk meninggalkan yang dah jelas haram. Yang halal sahaja ditinggalkan di bulan Ramadan, maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib. Ini kan pula yang jelas haram. Itu Ridwanullah, keredaan Allah. Keredaan Allah lebih besar daripada syurga lagi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga. Ini akan kita dapati di bulan Ramadan. Mim, muhabatullahi anil usah, cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhkan maksiat. Di bulan Ramadan kita ada kekuatan untuk tidak buat maksiat. Satu, kerana iblis-iblis, syaitan-syaitan dibelenggu. Ulama sebutkan maradatus syayatin, panglima-panglima dia, ketua-ketua dia. Sebab itu ada lagi yang berbuat maksiat di bulan Ramadan disebabkan dua. Satu, yang kecil-kecil itu masih ada lagi. Yang kedua, nafsu sudah terdidik oleh syaitan, iblis selama 11 bulan, maka dia telah terbiasa melakukan dosa. Dia pun lakukan dosa lagi, walaupun sudah terbelenggu jin dan syaitan serta iblis. Bila ramai orang berbuat amal, maka ini satu kekuatan untuk kita juga buat amal. Jadi mungkin bulan biasa baca Quran ni payah, tapi bila dah ramai orang baca Quran di bulan Ramadan, kita ada semangat juga untuk baca. Begitu juga solat tarawih, solat sunat lepas solat itu, sebab tu dipanggil sunat.
Sunat maksudnya ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Sebab itu payah nak buat yang sunat kalau tak sungguh-sungguh. Tapi kenapa di bulan Ramadan jangan katakan 2 rakaat, 20 rakaat kita buat di bulan yang mulia ini. Nah, itu cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dhamanullah, jaminan Allah. Orang yang berbuat amal walaupun kecil semua dapat ganjaran. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwah wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa yang berbuat satu amalan sunat di bulan Ramadan, doa banyak-banyak supaya dapat sampai ke bulan Ramadan. Seperti pahalanya satu fardu. Satu yang fardu pahalanya seperti 70 fardu yang lain. Itu kalau dibuat di Puchong. Kalau dibuat di Al-Masjidil Haram, setiap satu amalannya 100,000 kali. Sekali baca Yasin di Al-Masjidil Haram sama dengan membaca 100,000 kali Yasin di luar Ramadan. Dan banyak lagi. Alif, ulfatullah, kasih sayang, kelembutan Allah. Apa kita minta, Allah ijabahkan. Mudah untuk kita rasa dekat kepada Allah sebab dibantu oleh puasa. Kita payah berbuat amal kerana syaitan. Kerana syaitan. Musuh kita syaitan. 2, nafsu. 3, harta benda dunia. 4, manusia. Itu musuh kita. Syaitan janji pada Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim illa min ibadika minhumul mukhlasin. Syaitan tak suka kita buat amal, janji, bersumpah pada Allah, aku akan duduk di jalan orang-orang yang berbuat taat padamu kecuali orang yang ikhlas. Itu janji syaitan tu. Sebab itu jangan bagi ruang pada syaitan. Caranya apa? Berpuasa. Inna syaitan yajri mani bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di badan anak Adam itu majrad dam, dengan jalan darah. Fadayyiqu majarihahu bisiyam, maka sempitkan salurannya itu dengan puasa. So itu banyak puasa. Hatta orang muda yang bergelojak nafsu syahwat, apa kata Nabi? Ayuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, berkahwin. Fa in lam yastati' fa alayhi bis-shiyam. Kalau tak mampu, puasa. Kenapa? Fa innahu lahu bihi wija'un. Kerana puasa jadi perisai. Puasa juga. Puasa ini memang luar biasa, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab itu orang yang nak dekat pada Allah kena banyak puasa. Ini sebulan-bulan kita disuruh berpuasa, malah diwajibkan lagi, bermakna besar pahala. Kasih sayang Allah pada kita untuk bantu kita. Nun, nurullah. Orang yang berbuat amal, ia bercahaya. Cahaya hatinya, cahaya mukanya, cahaya hati nuraninya. Bukan sahaja bercahaya hati sanubarinya, tetapi nuraninya. Puasa disyariatkan pada bulan Sya'ban 2 Hijriyah, umur Nabi 55 tahun. Maksud 2 tahun setelah Nabi berpindah ke Al-Madinah. Nabi puasa 9 kali, 8 kali semua 29 hari, sekali 30 hari. Fadilat puasa banyak. Kita ambil satu hadis sahaja.
Qala Allah berfirman hadits qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Walhal semua amalan semua untuk Allah. Sesungguhnya ia untukku, semua amalan untuk Allah, tapi khusus hebatnya puasa ni, dan akulah yang akan membalasnya. Puasa maksudnya menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu maksudnya puasa. Hukum fardu ain ke atas setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Hukum puasa ni dilihat, ada yang wajib, ada yang sunat, makruh dan haram. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada. Siapa yang belum qada, usahakanlah untuk qada puasa sebelum sampai bulan Ramadan tahun ni. Kalau tidak, kena bayar fidyah. Puasa nadar, puasa kafarah, umpamanya zihar, membunuh, jima' di bulan Ramadan. Puasa dalam haji dan umrah sebagai ganti sembelihan fidyah. Contoh, orang ini tak berniat ihram di miqat, dia kena bayar 1 dam. Damnya seekor kambing. Kalau tak boleh, puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Puasa istisqa jika diarahkan oleh pemerintah kemarau, lalu yang di-Pertuan Agong perintahkan ataupun titahkan semua rakyat jelata berpuasa. Lepas tu nanti akan menunaikan solat sunat istisqa. Jadi waktu tu wajib berpuasa. Solat sunat paling banyak, puasa sunat paling banyak setiap tahun. Hari Arafah 9 Dhul Hijjah, hari Tasu'a 9 Muharram, Ashura 10 Muharram, 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal, bulan-bulan mulia, Al-Ashhurul Hurum, bulan Dhul Qaidah, Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab, 10 hari pertama Dhul Hijjah, dan puasa-puasa yang lain. Kalau setiap bulan ada Ayyamul Bid, hari-hari putih, 11, 13, 14 dan 15 setiap bulan. Kenapa dia panggil hari-hari putih? Sebab malamnya itu cahayanya terang. Cuba tengok malam 13, 14, 15, cahayanya terang. Itu disebut hari-hari putih. Ada satu yang disebut oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Beliau sebut ketika Nabi Adam turun ke dunia, sedikit gelap badan baginda. Ketika baginda berpuasa pada 13, 1/3 jadi putih cerah. Hari 14, 2/3. Hari ke-15 cerah elok. Nah, itu satu faedah. Itu antara sebab kenapa disebut Ayyamul Bid, iaitu hari-hari putih. Nah, tapi yang tadi itu sebab malamnya itu cahayanya cerah. Ayyamus Sud, hari-hari hitam, 28, 29, 30. Sunat puasa tu kalau harinya 30, kalau harinya 29, 27, 28, 29. Nah, kenapa dipanggil hari-hari hitam? Sebab malamnya gelap. Malam yang ke 28, 29, 30 semua gelap malam itu. Setiap minggu, hari Isnin dan hari Khamis, dan puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi sebut inilah puasa yang terbaik, puasa Nabi Daud. Kenapa? Sebab kita masuk Isyak ke berapa? 8:30 lebih kan? Nanti masuk Isyak, kita azan,
Saya sambung sedikit dalam 10 ke 15 minit. Kenapa puasa Nabi Daud paling afdal? Sebab dalam kehidupan kita kena bawa dua sifat. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sebab itu puasa ini mengajar kita dua sifat ini. Ketika berpuasa, sabar. Ketika esoknya makan tak puasa, syukur. Esoknya lagi sabar. Esok lagi syukur. Itu mengajar kita sabar dan syukur. Makruh hanya hari Jumaat, hanya hari Sabtu, hanya hari Ahad. Sebab hari Sabtu itu orang-orang Yahudi pergi ke tempat ritual mereka. Ahad orang-orang Nasrani. Jumaat kita nak buat amal, takut letih. Jadi berpuasa yaumun qablahu atau yaumun ba'dahu. Sehari sebelum Jumaat, Khamis dan Jumaat, ataupun sehari selepas Jumaat, Jumaat dan Sabtu. Itu ya, supaya jangan tasyabbuh dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi. Puasa setahun penuh jika boleh menyebabkan hilang hak-hak sunnah yang lain. Sampai tak dapat pergi ziarah ayah ibu, dah letih puasa, tak dapat bersama dengan orang ramai, aktiviti surau masjid, kemasyarakatan, dah letih berpuasa. Kalau berpuasa boleh menyebabkan semua perkara ini, sunnah-sunnah yang lain itu tak dapat dilakukan, makruh dia berpuasa. Kalau tidak, tak mengapa, harus dia berpuasa sepanjang tahun. Cuma 5 hari jangan puasa, 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Yang lain nak puasa silakan. Haram tapi sah. Isteri puasa tanpa izin suami, takut-takut ada kemahuan daripada suami. Dan puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Ini dah zaman dulu ya, sekarang dah tak ada dah. Ini haram dan tidak sah. Hari pertama, hari raya Aidilfitri, memang tak boleh, sebab wajib kita gembira dengan salah satu caranya makan. Sebab itu kita tak boleh puasa 1 Syawal. Ini ta'abbudi namanya. Hari raya Aidil Adha, untuk kita meraihkan dan merayakan satu syiar yang sangat besar, iaitu satu solat hari raya, yang kedua berkorban. Kemudian hari-hari tasyrik 11, 12, 13, kita nak besarkan hari-hari ini dengan takbir, tahmid, tahlil, juga menyembelih. Yang keempat, separuh kedua Sya'ban, dari 16 hari bulan sehingga akhir bulan. Siapa yang tak pernah puasa sebelumnya 1 sampai 15, lalu dia nak mula puasa 16 onwards bulan Ramadan, bulan Sya'ban, tak boleh. Kecuali orang yang puasa wajib, qada, nazar, kafarah. 2, orang yang sentiasa berpuasa. 3, orang yang berpuasa pada 15 hari bulan. Ini kita dah nak dekat nisfu Sya'ban. Idzan tafa Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ketika masuk 15 Sya'ban, bangunkan malamnya tu. Malam 15 Sya'ban tu dengan amal ibadah. Baca Yasin paling bagus 3 kali. Ada sebabnya tu kemudian cerita. Kemudian esok berpuasa. Jadi 14 Sya'ban, malamnya malam 15, esok berpuasa. Jadi bila berpuasa 15, boleh lagi puasa 16, 17 dan sebagainya. Tapi kalau mana-mana hari itu terhenti, tak boleh puasa dah. Contoh dia puasa 15, dia puasa 16, boleh. Kemudian dia tak puasa 17, lepas tu tak boleh puasa dah. Ini untuk orang yang tak pernah puasa sebelumnya. Hari Syak 30 Sya'ban, sebab ragu-ragu mungkin sudah masuk 1 Ramadan. Syarat wajib puasa. Saya laju-laju je ni. Ini bukan mengajar betul-betul ni nah. Ini bukan syarah betul-betul ni. Sebab maklum saja kuliah maghrib. Ini kalau nak syarah daripada pagi, paling cepat pagi sampai ke petang, barulah khatam dengan
sempurna. Ini kita main mururul kiram je ni. Nah, jadi tuan-tuan kalau nak lebih, dapatkan kitab ini nanti ya. Di bawah sana juga ada juga kitab ini, 66 hadis Fadilat Ramadan. Eloklah ustaz-ustaz beli buku ni, ataupun tuan-tuan ada duit lebih, beli lebih bagi ustaz-ustazah. Ni dibaca. Eloklah kita nak berjumpa Ramadan ni, biar kita semangat baca fadilat-fadilat. Dalam ni saya kumpulkan 66 hadis. Nah, daripada niat sampai buka puasa, sampai fadilat-fadilat lain di bulan Ramadan ini. Nah, baik. Buku ini buku amalan harian, Kanzus Sa'adah. Apa yang harus kita baca selepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam ni juga ada Yasin dan doa Yasin. Yasin dan doa juga tahlil. Jadi tak perlu lagi lah kita cari buku Yasin kecil. Dan bukan kata tak perlu, maksudnya kalau dah ada ini sudah memadai untuk kita baca Yasin dan tahlil. Ini nah, kita adhan dulu Ustaz. 3 minit lagi. Kemudian dalam ini ada surah Kahfi dan doa. Kahfi dan doa. Kemudian surah Al-Waqi'ah dan doa. Kemudian surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu, dan doanya Bang Haji dekat sini. Tambah lagi ada ini bacaan-bacaan untuk kita bermusafir. Bacaan talqin, ustaz lah biasa disuruh orang talqin. Dalam ni ada talqin dalam bahasa Melayu saya buat, sebab saya pun kadang-kadang disuruh orang talqin juga. Mulalah cari buku talqin tu, mana boh tak tahu buku talqin. Jadi saya fikir saya nak sekali dalam satu kitab saja. Ni cukuplah ni. Baik tuan-tuan, siapa yang nak mengamalkannya saya ijazahkan sekarang, tak perlu tunggu sampai habis nanti. Sebut saya terima sahaja siapa yang ada berhajat nak mengamalkan isi kandungan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan. Siapa di kalangan tuan-tuan perempuan yang di masjid ini, malah yang tengok kita live, yang ada keinginan nak beramal dengan amalan dalam kitab Kanzus Sa'adah, saya ijazahkan semua sekali. Tuan-tuan sebut, kami terima. Baik, sudah. Kita berhenti sekejap. Saya minta izin Ustaz sampai pukul 9. Sampai pukul 9 kita akan berhenti insyaAllah.
Allahumma rabbana ati salina innaka la tukhlifu. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajib berpuasa. Bila ada syarat ni, wajiblah orang untuk berpuasa. Pertama sekali, Islam. Kenapa syarat wajib puasa Islam? Begitulah juga haji, umrah. Kenapa solat? Sebab puasa adalah ibadah. Ibadah perlukan niat. Niat perlukan ahli niat. Ahli niat adalah orang Islam. Sebab itu syaratnya Islam. Semula ya. Puasa baik, solat baik, zakat baik adalah ibadah. Ibadah perlukan niat, baru sah ibadah itu. Niat perlukan ahli niat. Ahli niat adalah orang Islam. Itu sebablah syarat wajib berpuasa orang Islam. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf mesti ada 4 syarat. 1, aqil, orang itu berakal. 2, baligh, orang itu mesti sampai umur. Sampai umur dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, istiqra' Imam Syafi'i, orang perempuan boleh sampai umur baligh 9 tahun Hijriyah. Untuk yang lelaki 12 tahun Hijriyah dengan tanda-tandanya. Kenapa disebut Hijriyah bukan Masehi? Sebab 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari. Kalau 1 tahun Hijriyah sama dengan 354 hari, 8 jam 8 minit. Kita umur kalau ikut Masehi mungkin 60, mungkin Tuan Haji 60 lebih dan sebagainya. Kalaulah umur kita 60 Masehi, tahun Hijriyah mungkin 61 ataupun 60 lebih lah bulan-bulannya. Sebab 1 tahun Masehi 360 hari, 1 tahun Hijriyah 364 hari, 8 jam 8 minit 2. Kalau lelaki tadi, anak lelaki tak mimpi basah, anak perempuan pun tak mimpi basah. Umur 9 tahun tak mimpi basah, 10 tahun, 11, 12, 13 dan tak keluar haid anak perempuan tadi tu. Ketika umur 14 tahun tak keluar haid, belum lagi baligh. Kita cerita bab mukallaf ya. Umur 14 tak lagi, tapi jaga. Ketika anak lelaki tadi umur 15 tahun dan anak perempuan tadi sama 15 tahun, walaupun tak mimpi basah, tak keluar haid, tetap dianggap sudah mukallaf. Umur 15 tahun. Tapi 15 tahun Hijri ya. Jadi kalau ada perempuan umur 41 tahun tak puasa, kenapa tak puasa ni Kak Ajah? Maaf ya, tak keluar haid. Walaupun tak keluar haid, tetap dia wajib berpuasa sebab sudah berumur 15 tahun Hijriyah. Ini penting. 2, 3, sampai seruan Islam tempat dia tu. Kalau dia akil baligh tapi tak tahu apa-apa tentang Islam, sebab tak ada orang datang dakwah Islam di situ, tak dianggap mukallaf. Sejak lahir mesti selamat penglihatan, mesti selamat pendengaran. Kalau daripada lahir, daripada perut ibu ditakdirkan buta dan tak boleh mendengar, pekak, dia tidak mukallaf. Taklah dia wajib solat, zakat, puasa haji, tak. Kenapa? Sebab lahir tadi tu dah buta dan pekak. Nak mengajar tak boleh dah.
Kalau kita nak ajar dia depan kita, dia tak boleh nampak sebab dia buta. Kita nak bagi tahu nanti bila sembahyang mula-mula takbir. Lagu ni Allahu Akbar. Bacalah Fatihah. Dia tak boleh nak dengar pasal dia pekak. Maka dia dianggap tidak mukallaf. Tapi kalau seseorang itu pernah menjalani tempoh baligh, aqil, sejak lahir tidak buta, tidak pekak, umur 40 tahun aksiden, buta matanya atau pekak telinganya atau pekak dan buta, umur 40 tahun, tetap dia wajib sebab dia telah melalui tempoh baligh 15 tahun tadi sampai 30 tahun. Ada di situ berapa tahun? 25 tahun dia boleh lihat, boleh mendengar. Wajib dia melakukan amal ataupun kewajipan amal. Boleh Mukallaf ni berasal dari perkataan taklif. Kallafa yukallifu taklifan, bebanan. Bebanan maksud kita terasa beban bila menjalani hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kita terasa terbeban nafsu kita. Tapi kalau dah terbiasa, jadi hiburan, bukan lagi bebanan. Mampu berpuasa dari segi syarak, kaajah, adik-adik, mak ajah, kuat berniaga boleh, main futsal boleh, tak kekuat tu. Tapi ketika datang al-mani'u syar'i, penghalang syarak, apa? Haid dan nifas, kuat macam mana pun tak boleh berpuasa. Itu maksudnya mampu berpuasa. Ketiga, 4, sihat. Sihat tubuh badan. Ni semua kita ni sihat dah ni. Kalau setakat pening kepala tu sihat tu. Yang dikatakan ada keudhuran untuknya untuk tidak berpuasa, iaitu kalau dia sakit tak boleh duduk dah, ataupun tak boleh berdiri, kena duduk, kena senak perut, memang sakit sangat, mudarat, itu bolehlah dia berpuasa, tapi kena qada hari akan datang. Bermukim maksudnya dia tak pergi musafir. Kalau dia bermusafir tak wajib puasa, tapi nak puasa boleh? Boleh. Ini cerita wajib, tidak ya? Baik, cukup dulu rukun puasa. Ini saya memang ambil yang koko je malam ni. Kalau nak lebih detail, baca buku ni tadi. Nak detail lagi, baca kitab Misbahud Duja. Saya juga mengarang kitab namanya Misbahud Duja, Syarah Safinatin Najah. Itu syarah kepada kitab fiqh paling ringkas mazhab Asy-Syafi'i. Safinah dipanggil, Safinatin Najah. Kalau di Yaman dibelajar kitab Safinah ni, tapi kena baca syarah dia, Nailur Raja, Kashifatus Saja, Ghayatul Muna. Jadi saya syarah-syarah ni saya terjemah bahasa Melayu. Namanya Misbahud Duja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hampir 10 tahun kalau tak silap kitab itu. Dah mengalami beberapa pencetakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Rukun puasa, niat setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Boleh. Satu qaul kata harus, jaiz. Satu qaul kata ikut mazhab Malik, Imam Maliki. Mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan boleh berniat di malam pertama di bulan Ramadan untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki. Untuk yang perempuan, kalau malam pertama Ramadan haid, malam kedua haid, ketiga haid, malam keempat bersih. Kak Jahana tolong diingat ini sampai pada yang lain. Malam keempat itulah berniat seluruh bulan. Ya Allah, saya berpuasa esok hari dan hari-hari berbaki di bulan Ramadan untuk puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Hasil boleh kalau mengalami haid di malam yang pertama. Tapi kita ni orang lelaki mana ada haid, kita berniat dua. Satu, nawaitu sawma ghadin adada ifradi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Satu niat
Niat ni untuk esok, niat untuk sebulan. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan seluruhnya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dua niat. Tetapi setelah kita berniat malam pertama di bulan Ramadan, malam kedua wajib niat, malam ketiga wajib niat, 4 wajib niat. Cuma kalau terlupa dimaafkan sebab kita dah cover dengan satu niat yang awal tadi. Persoalan, kenapa dalam mazhab Asy-Syafi'i niat setiap malam wajib? Jawapan, kerana puasa itu satu set. Puasa hari pertama tak seperti puasa hari yang kedua, hari ketiga lain pula, 4 lain pula. Buktinya apa? Kalau hari pertama kita puasa sah, hari kedua puasa sah, hari ketiga sah, hari keempat batal, hari kelima sah, hari keenam sah. Apakah ketika berpuasa hari keempat tu batal, maka hari 1, 2 dan 3 pun jadi batal? Tidak, sebab ia tidak ada kena-mengena untuk hari lain. Jadi dia satu set, satu hari niat buka puasa, hari yang kedua niat buka puasa. Dia begitu. Sama juga ketika kita tadi hari keempat tadi kan batal, dia tidak akan mengganggu sahnya puasa hari pertama, 2 dan 3. Hari keempat kan tadi batal, hari kelima sah, hari keenam sah, hari ketujuh sah. Contoh, apakah 3 hari sah ini boleh menolong untuk menetraliskan hari ketiga jadi sah balik? Tidak, sebab setiap hari ada puasa yang tersendiri. Boleh 10 minit. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa ada 9. Nanti kita tengok. Baik kita meninggalkan dalam keadaan sedar tahu dia sedang puasa. Kalau lupa tak mengapa. Apa hukum puasa yang nyok? Apa Ustaz? Puasa yang nyok. Puasa yang nyok. Apa hukum puasanya? Selalu masa kecil yang nyok kan? Apa hukum puasanya? Puasanya sah. Puasa yang nyok ni sah sebab puasa yang nyok balik rumah buka periuk ya, bukan makan nasi. Yang batalnya bila makan nasi. Tapi ghalibnya puasa yang nyok budak-budak ni balik rumah buka nasi makan. Tu yang jadi batal tu. Tapi kalau tak batal, tak makan tak batal. Ni dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia lupa. Itu rezeki. Boleh ya? Kemahuan sendiri tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa, kalau kamu tak makan, saya tembak kamu, saya bunuh kamu, boleh makan. Boleh makan. Baik, tidak jahil yang ma'dzur. Ada juga jahil yang dimaafkan oleh syarak. Contoh, tinggal jauh daripada ulama. Ataupun baru masuk Islam, tak ada tempat nak bertanya. Saya sempat balik Kuching dalam tahun-tahun yang dulu, sempat dengar ada seorang ustaz pendakwah ya, dia selalu berdakwah di pedalaman. Dia tengok di tempat dia berdakwah tu ada orang lelaki baru masuk Islam. Dia makan Maggi 2 bungkus. Maggi 2 bungkus. Orang lelaki ni bulan Ramadan siang. Kenapa kamu makan? Ustaz, saya dah batal puasa saya. Apa yang jadi batal ni? Pagi tadi saya sirap sayur, pisau tu kena kat jari, keluar darah. Kan antara yang membatalkan puasa ialah darah kan? Kan dia membatalkan puasa. Allah, kata ustaz. Yang dikatakan darah kalau keluar membatalkan puasa, darah apa? 3. Darah haid, nifas dan wiladah. Ini darah luka. Dia baru masuk Islam, darah luka, dia pun Maggi 2 bungkus. Itu baru darah luka. Kalau darah haid mau 4 bungkus. Tak mengapa, sebab baru masuk Islam. Malam ni kita wajib berniat ya. Yang dikatakan malam maghrib
sampai ke subuh itulah malam. Itulah seluruh malam. Inilah tempoh kita berniat puasa di bulan Ramadan. Namanya tabyid. 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 Ya. Inilah dia tempohnya. Kalau bagi 2, 1/2 tengah malam, ni tengah malam. Ini penting kita tahu ni, sebab ada hukum hakam berkaitan puasa. Sahur hendaklah mula tengah malam, baru nama dapat fadilat. Kalau makan pukul 11 tak nama sahur, tu more namanya. Pukul 11.30 pun tak juga, tu balas dendam namanya. Pukul 12 onwards, 12 1 minit, katalah tengah malam 12, baru dapat fadilat sahur. Tapi nak afdal lagi 1/3 malam yang akhir di sini. Ini paling afdal sahur. Sahur lah waktu ni, berhenti 10 minit sebelum waktu subuh. Itu sunat. Itu namanya waktu imsak. Kalau tidak imsak boleh, tapi tak dapat afdal. Jadi inilah waktu berniat. Mana-mana waktu maghrib sekali pun dah cukup. Walaupun ada pendapat daif dalam mazhab kita, lepas kita berniat, kita makan dan minum, tajdid balik niat. Ada pendapat daif tapi bukan kuat. Kalau malam itu mungkin bersama dengan isteri ke, terbatal itu pendapat daif. Karena itu walaupun pendapat jumhur tak batal. Sunat tajdid. Sebab ada yang kata batal. Dalam mazhab kita ada kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada benda yang khilaf itu jadi sunat. Dalam fiqh semua macam tu. Contoh ya, orang mazhab Hambali, kalau tidur ya, kita berwuduk wajib basuh tangan. Sebab tak tahu tangan ni menjalar di mana. Wajib. Maka mazhab kita sunat basuh tangan. Itu nak keluar daripada benda khilaf. Sama juga orang mazhab Hambali, kalau makan daging unta batal, wuduknya batal, hendaklah dia ambil wuduk balik. Kita pula bila makan daging unta tak batal wuduk, tapi sunat wuduk. Itu begitu. Itu cara kita praktik al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu adalah sunat. Baik. Di sinilah sunat waktu imsak berhenti sebentar, lebih kurang 10 minit. Tak nak makan terus boleh. Tapi elok berhentilah. Takut nanti nasi biryani lekat kat tengkuk ni. Tu yang bila solat dia nak tolak nasi biryani masuk ke dalam. Sebab itu 10 minit cantik dah. Berhenti, gosok gigi semua sekali, minum, bismillah. Dia dah cantik, kerongkong kita dah cantik dah. Sebab itu hikmah kita berhenti 10 minit sebelum. Cantiklah di Malaysia kan kita ada waktu imsak. Imsak tu maksudnya sunat kita berhenti. Tapi kalau terus boleh, tapi jaga-jaga. 10 minit tu jaga-jaga ya. Baik. Keadaan yang mewajibkan puasa Ramadan. Bulan Syaban cukup 30 hari. Tapi ini panjang cerita ni sebenarnya ni. Kenapa? Nak kena tengok anak bulan. Apabila 29 hari bulan akan berlaku satu peristiwa namanya ijtima'. Ijtima' iaitu bumi selari dengan bulan, selari dengan matahari. Bulan ni bumi, bulan mengelilingi bumi, dan matahari di sini bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari ke begitu. Pada 29 hari bulan dia selari. Bumi, bulan, matahari. Ini bulan. Apabila selari sebegini, di sini namanya new moon. New moon. Apa new moon ni? Bulan baru. Bulan baru. Tapi belum anak lagi. Ketika bulan ini naik mengelilingi matahari, bumi, dan turun ini
dia begini. Dia tingkah begini. Ini payah nak cerita ni. Kecuali dengan tu lah, teropong. Payah sikit nak cerita. Tapi faham dulu ijtima'. Setiap 29 hari bulan akan berlaku bumi, bulan dan matahari satu garisan horizon. Jadi apabila ini bergerak, ini ke bawah, nampaklah hilal. Ini namanya anak bulan. Tapi untuk disabitkan sebagai anak bulan, Malaysia, Singapura, Indonesia dan yang lain, di kita di Nusantara ni paling kurang pakai 2 darajah. Imkaniyatu ru'yah dipanggil. Ini istilah ni nah. Baik. Walaupun ada pendapat kata 2 darajah ni sebenarnya tak cukup lagi. Saya jumpa seorang ahli falak dekat Kuantan. Beliau kata yang paling tepat 5 darajah. Wallahu alam. Kita serah kepada ahli falak. Ahli falak kebangsaan di Malaysia kita, mufti kita pakai, kita pakai mereka. Jadi 2 darajah. Inilah namanya hilal. Umurnya 8 jam. Anak bulan tu umurnya 8 jam. Katanya sekarang dah ada teknologi dah dalam internet, dalam YouTube tu. Boleh dalam internet boleh diinstall, boleh tahu kita. Dahsyat betul. Saya pernah tengok tu. Masya-Allah ni. Tapi yang itu kita tak payahlah, sebab cukup kita mendengar pengumuman daripada penyimpan moho besar raja-raja Melayu. Kecuali kita sendiri tengok, bila kita sendiri tengok memang betul-betul bulan, kita wajib berpuasa. Kalau kita lelaki yang adil, banyak syarat-syarat adil ni, kita boleh pergi jumpa mufti. Kalau mufti tu boleh percaya, akan diumumkan. Kalau tak. Tapi ada pun perempuan, hamba, khuntha, orang yang fasik, ketika melihat anak bulan, dia tak boleh bagi tahu hakim untuk diumumkan pada semua orang. Tak boleh. Sebab tak cukup syarat. Jadi, tapi mereka sendiri wajib berpuasa sebab dilihat betul-betul. Dia ada cara je tu. Panjang dah ceritanya ni. Dengan 2 saksi, dengan Masya Allah, dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, panjang syarah dia. Melihat sendiri anak bulan Ramadan walaupun dia fasik. Kalau dia fasik, dia wajib berpuasa diri sendiri kerana dia bukan adil fiqah, dia tak boleh bagi tahu pada hakim. Ini ada teknikalnya tu. Yakin orang adil yang melihat sendiri anak bulan. Orang ni syekh kita, syekh alim terkenal wara' fiqah. Dia kata dia tengok anak bulan, wajib kita pun tengok, wajib kita ikut. Tapi berita daripada seorang yang adil dan fiqah, sama ada orang yang menerimanya, sanksi dengan orang itu benar atau tidak, wajib, kerana ni orang yang fiqah. Tapi kalau berita daripada orang yang tak boleh dipercayai, dia orang lo'lak, dia jenis orang fasik lo'lak, dia ikut kita, walaupun dia lo'lak, dia wajib puasa sebab dia tengok. Kita pula boleh percaya ada orang ni. Kalau boleh percaya, kita sendiri kita wajib puasa. Ceritanya panjang. Ini saja ni setengah hari cerita ni. Cara nak tentukan ni. Dan yang terakhir ni sudah berijtihad, esok awal Ramadan, jika dia ragu-ragu, ijtihad itu dengan apa? Dengan bunyi apa? Zaman dulu dia ada beduk, kemudian Maryam dan sebagainya. Baik. Hadirin, setakat ni untuk hari ini. Untuk lebihnya nanti rujuk pada kitab ini lah. Boleh dapatkan di bawah sana tu. Yang dalam ni sama dengan yang slide saya ni, ada bergerak gini, begini. Dia disenang, senang untuk adik-adik, anak-anak kita, dan untuk ustaz-ustazah syarahkan kepada yang lain. Setakat ni dulu, insya-Allah kita akan sambung. Bukan kita akan sambung, siapa-siapa nanti akan sambung. Ustaz-ustaz mana akan sambung, kalau tidak saya pun. Tapi yang penting tuan-tuan ada kitab boleh baca kat rumah. Ini sebagai pencurahan umum. Apa 5 tu, 1, 2, 3, 4, 5, nak syarahannya kena rujuk kitab, gitu ya. Ini daripada saya tunjuk supaya tuan-tuan senang hati apa yang ada tu. Ini syarat-syarat sah puasa ni ada dalam tu. Perkara yang membatalkan puasa ada 9. Dia berwarna macam ni juga. Senang. Saya kalau ada masa saya akan syarah ni, tapi tak ada masa. Ini yang membatalkan puasa.
Yang sunat ketika berpuasa. Ini sunat. Ini ketika buka puasa. Kalau makanannya ada jenis tu, bukan sebarang tu. Ni makruh ketika buka puasa. Ada makruhnya. Ada 9 orang yang boleh buka puasa. Ni 9 orang. Ini kalau nak daurah sehari tadi ustaz tu yang sebut tadi tu baru ingat. Hukum buka puasa, ada yang wajib, harus, ada yang tidak wajib, ada yang haram. Ni tanggungjawab kalau tak puasa, fidyah ni lengkap kat sini ni. Ni lengkap. Apa pun persoalan di sini boleh jawab. Lengkap. Orang yang hamil, orang yang menyusu macam mana, kalau takut mudarat diri sendiri tapi tak mudarat diri sendiri, tak takut dia tapi anak macam mana, bila nak kena fidyah, denda jima' tu macam mana, siapa yang kena jima' lelaki, qada, macam mana nak qada puasa orang yang dah meninggal dunia, tak sempat saya nak syarah. Kalau dia tinggal uzur lain, kalau dia tinggal tak ada uzur lain. Ni amalan 1, 10 macam mana, 11, 20 macam mana, 21 dan akhir macam mana. Ada dalam kitab ini, boleh rujuk. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.